إلى رحمتنا ورحمة شاهدا ونحن مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار والترياق الأغير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Baik, alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita menyelesaikan berkenaan dengan syarat-syarat sahnya wuduk. Maka kita menyambung pada hari ini tentang tajuk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Fasal perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu ada 4 perkara. Jadi kita akan melalui perkara-perkara yang membatalkan wuduk, yang sebenarnya perkara yang sangat penting. Kerana ramai di antara masyarakat kita secara umumnya ada yang kurang pasti, atau kurang yakin, atau kurang tahu tentang berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Jadi bila mengatakan berkenaan dengan contoh di antara yang membatalkan wuduk seperti tidur. Jadi diingatkan tidur tu tak batalkan wuduk. Diingatkan perkara yang dia buat tu tak batalkan wuduk dan sebagainya. Padahal ia perkara yang membatalkan wuduk. Jadi apabila kita mengatakan berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk, sekaligus bermakna dia membatalkan solat. Jadi jika mana dia sedang solat, tiba-tiba melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka batal solatnya terus. On the spot batal. Baik, apa dia kata sini adalah al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Yang pertama sekali, perkara yang membatalkan wuduk adalah keluarnya sesuatu daripada salah satu daripada 2 kemaluan. Sama ada daripada arah kubul, yang di kemaluan hadapan, ataupun daripada dubur, kemaluan belakang. Sama ada yang keluar tu berupa angin ataupun selainnya. Illal mani, kecuali air mani. Jadi sekarang di pengarang menerangkan perkara yang pertama yang membatalkan wuduk adalah keluarnya sesuatu daripada salah satu daripada 2 kemaluan. Sama ada perkara yang keluar tu perkara yang biasa ataupun yang jarang-jarang keluar. Perkara yang ganjil-ganjil, yang jarang keluar, dia keluar daripada salah satu daripada kemaluan, maka dia membatalkan wuduk kita. Jadi kalau yang biasa tu keluar, kita sering maklum. Atau yang yang jarang keluar, seperti darah, ataupun ulat, ataupun seperti batu, maka ini semua tetap ia membatalkan wuduk seseorang. Dan syarat untuk memastikan bahawasanya apabila keluar sesuatu daripada salah satu kemaluannya itu membatalkan wuduk itu, dia ada beberapa syarat. Yang pertama adalah ia benar-benar keluar dalam keadaan yakin. Sesuatu tu memang keluar, tak kisahlah benda yang keluar tu benda yang normal ke yang tak normal, tapi dia keluar tu dalam keadaan yakin. Yakin dia bahawa dia telah buang angin. Yakin dia telah buang air kecil, dia telah buang air besar. Jadi kalau dia tak pasti, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu sekarang ni tadi dia dah buang angin ke belum. Contohlah dia lepas main zuhur. Kita lepas main zuhur, kita semayang ba'diyah dan sebagainya, tiba-tiba masuk waktu asar. So sekarang ni kita nak sembahyang asar ni, kita ragu sama ada nak pakai wuduk zuhur ke tidak. Kita teringat, ni aku tadi dah kentut ke belum? Masuk bila memang tak masuk.
So sekarang ni aku dah kentut ke belum? Dia tak tahu. So dia balik pada hukum asal dia. Hukum asal dia adalah dia yakin yang dia dalam keadaan wuduk. Yang dia tak yakin dia kentut ke tidak. Maka tak jadi hukum bermakna dia masih dalam keadaan berwuduk. Cuma kalau dia betul-betul nak hilangkan was-was dia nak angkat wuduk, tak jadi masalah. Cuma dia dah kata sini apabila mengatakan perkara yang batalkan wuduk itu bila keluar dia yakin. Tapi kalau dah nampak juga masih tak yakin, itu nak kena pergi hantar hospital. Tengah semayang, tiba-tiba basah kat bawah tu. Yakin ada benda keluar. Of course lah batal. Tak payah lagi. Saya tak yakin saya kencing. Pergi hantar hospital. Pergi check. Tu lagi 3 hari tu, tak lama habis. Subhanallah. Jadi kalau benda tu dah nampak, maka dah terang-terang yakin lah. Maka ia membatalkan wuduk dia. Dia kata sini min kubul atau duburin. Sama ada daripada arah kubul ataupun dubur. Sama ada angin, bermakna kentut. Ataupun selainnya, kecuali air mani. Maka jika mana seseorang itu keluar air mani, maka ia tidak membatalkan wuduk, tetapi ia mewajibkan mandi. Dia tak batalkan wuduk, tapi dia mewajibkan mandi. Bermakna perkara yang lebih berat. Dia mewajibkan mandi. Baik, jadi inilah perkara yang pertama yang membatalkan wuduk. Yang penting dia keluar tu, dia dengan yakin. Jadi kalau yang dia tak keluar tapi memasukkan sesuatu, maka tak batal wuduk dia. Contohlah kalau memasukkan ubat dari arah dubur, maka dia tidak tak batalkan wuduknya. Masih ada wuduk. Subhanallah. Baik. Jadi itu yang pertama. Keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua kemaluan. Baik. Kemudian sambung kata sini, asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Yang kedua adalah hilangnya akal dengan tidur ataupun selainnya, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang tetap tempatnya di atas muka bumi. Baik. Jadi sekarang ni pengarang menerangkan tentang perkara yang batalkan wuduk yang kedua, iaitu hilangnya akal. Bila kata hilangnya akal itu, dia ada beberapa perkara-perkara. Yang pertama adalah dia datang gila. Bila kata gila, walaupun sesaat, maka dia membatalkan wuduk. Dia membatalkan wuduk. Baik. Yang kedua adalah apabila dia itu pingsan. Maka membatalkan wuduk. Yang ketiga, mabuk. Sama ada mabuk dengan sengaja atau mabuk dengan tidak sengaja, maka ia membatalkan wuduk. Kerana yang dimasukkan dengan hilangnya akal, bermakna dia tidak boleh untuk membezakan dalam keadaan yakin. Sudah huyung hayang, dah tak tahu lagi apa yang sedang dipercakapkan, diperbualkan dan sebagainya. Jadi itu, yang ketiga tu salah satu perkara yang boleh membatalkan wuduk atau dinamakan sebagai orang yang hilangnya akal. Yang keempat adalah tidur. Baik. Jadi kenapa dia kata sini tidur ni termasuk perkara yang membatalkan wuduk? Kerana orang yang tidur ini biasanya dia akan terbuang angin. Biasanya. Sama ada dengar, tak dengar, silencer, bunyi bau dia tiba-tiba, tu tak ada masalah. Yang penting biasanya orang yang tidur itu selalunya dia akan terbuang angin. Maka sebab itulah dia membatalkan wuduk. Baik. Kemudian kata sini, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan tetap punggungnya itu berada di atas muka bumi. Jadi tidur ni bukan semua tidur yang batalkan wuduk. Ada jenis tidur yang tidak batalkan wuduk. Maka dia ada 3 syarat. Syarat untuk pastikan bahawa tidurnya itu tidak membatalkan wuduk, dia ada 3 syarat. Yang pertama adalah bahawa tidurnya itu tetap di atas muka bumi. Bermakna punggungnya itu berada tetap di atas muka bumi. So kalau dia tidur baring, dia tidur tiarap, dia tidur miring, tersungkur, macam-macam gaya tidur dia tidur, punggungnya itu tak stable atas muka bumi, maka tidur itu batalkan wuduk. Yang kedua adalah dia juga bangun dalam posisi dia tidur. So kalau dia tidur dalam keadaan duduk seperti itu, dia bangun pun dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau dia bangun, contoh
bangun kat dalam masjid, tidur dalam masjid, bangun kat luar masjid, confirm batal. Walaupun dia tidur duduk. Dia ngigau jauh tu. Subhanallah, jangan andai kata. Pasal dia sudah beralih tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saiz orang tu saiz yang normal. Apa pula saiz tiba-tiba jadi peranan? Kerana apabila kita bicarakan berkenaan dengan tidur yang tidak membatalkan wuduk orang yang sedang duduk, bermakna apa? Kerana orang yang tidur dalam keadaan duduk itu, ia mohon maaf menutup daripada kemaluan daripada untuk keluarkan angin. So dia tak boleh kentut. Sebab tu dia tidak batalkan wuduk. Tapi dia kata sini, sebab tu syarat yang nombor 3, dia adalah orang yang normal size dia. Kerana kalau orang itu mohon maaf lah terlalu gemuk betul, besar betul peha dia, maka punggung dia tak stable. Peha tu lagi besar daripada punggung dia. So dia duduk tu banyak punggung tu macam ternaik sikit. Pasal gara-gara peha dia, gara-gara kaki dia. Maka sebab itu dia termasuk kategori kalau dia tidur pun tetap batalkan wuduk dia. Ataupun orang tu terlalu kurus sangat, macam lidi kita tengok dia. Pun sama juga, dia pun tak stable bila dia duduk. Maka sebab itu dia mengatakan dia punya saiz badan itu saiz badan yang normal. Gemuk-gemuk normal, kurus-kurus yang normal. Tak ada gemuk, terlalu gemuk. Kalau kita nak bayangkan, letaklah saiz orang yang bina badan. Weight sampai 200 kilo, sampai 190 kilo. Ni semua memang besar. Ni kita nak buat besar lah, subhanallah. So orang macam ini biasanya kalau dia tidur duduk, main tak stable. Dia sendiri nak imbang badan dia susah, sebab badan dia berat. Subhanallah. So kalau orang macam gini, kalau dia tidur dalam keadaan duduk pun tetap batal wuduk dia. Jadi sebab tu dia mengatakan tidur yang batalkan wuduk dia mesti ada ni 3 syarat. Tidur dalam keadaan tetap tidak tergoyang-goyang, stable maknanya. Yang kedua adalah dia bangun juga dalam keadaan dia tidur itu. Dan yang ketiga dia tu mempunyai saiz badan yang normal. Subhanallah, jika tidur dalam keadaan 3 syarat ni ada, barulah tidak batal wuduknya. Jika tidak, maka batal. Subhanallah. Baik, sebab tu kalau orang-orang yang tidur, khususnya orang yang tidur time dengar khutbah Jumaat. Ni time paling sedap sekali tidur. Letaklah masjid anda kata blackout pun, dia boleh tidur nyenyak. Confirm je. Lagi sedap daripada tidur kat 7 star punya hotel. 7 star hotel ke, 10 star ke, tak boleh lawan tidur depan imam tengah khutbah. Sedap betul. Subhanallah. Tapi, so kalau dia tidur depan imam sedang khutbah atau tengah-tengah Jumaat tu dia tidur, maka kalau dia bangun dah bergeser ke tepi. Bermakna sudah bergerak. So dia punya tempat, mohon maaf tempat kemaluan tu sudah bergerak, sudah open. So sudah ada chance untuk dia boleh terbuang angin. Maka batal wuduk dia. So dia kalau tidur macam kalau dalam keadaan duduk bersila gini, maka dia bangun pun dalam keadaan macam gini juga. It's normal lah. So kalau dia tidur sudah terlajak sampai tersungkur ke belakang, maka definitely batal wuduk dia. Subhanallah. Baik. Jadi inilah 2 perkara yang dahulu kita akan bicarakan. Sambungan daripada perkara yang batalkan wuduk kita akan sambung pada esok insya-Allah. Just baca surah Wasil tasbih kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الفاتحة كما ذكرنا الصلاة إلى أرواح والدينا ووالديك وأمواتنا وأمواتك وأموات المسلمين أجمعين أن الله تبشر برحمته ومغفرته ويسكنهم في الجنة ويصلح